أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم يا رب العالمين اللهم سلمنا لرمضان سلم رمضان لنا تسلمه منا متقبلا بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن لما تحبه وترضاه يا كريم وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada petang yang penuh dengan limpahan barakah. Petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petang 11 Ramadan. Kita diberikan kekuatan, kesempatan masa, dikurniakan kesihatan dan dilapangkan waktu kita untuk kita hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya meluangkan masa untuk kita duduk seketika bagi kita berkongsi sedikit sebanyak apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan pengurusi seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneruskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, tuan-tuan, kita dapat merasai dan juga dapat mengambil manfaat seboleh yang mungkin, sebanyak yang mungkin dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita baru sahaja melepasi apa yang disebut sebagai fasal yang pertama, 10 yang pertama. Dan pada hari ini kita memasuki permulaan kepada fasal yang kedua. Fasal yang pertama seperti mana yang disebut ialah fasal kasih dan juga sayang Allah, iaitu rahmat. Ramadan awalhu rahmah. Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Yang pertengahannya 10 yang seterusnya ialah fasal keampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya nanti yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan juga, bahkan sangat-sangat diambil berat oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, iaitu fasa yang terakhir, wa akhiruhu itqun minan nar.
Pada petang ini tuan-tuan, insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan satu ayat yang kita nak ambil pada petang ini, iaitu ayat ke-179 surah Al-A'raf. Ayat 179 suratul A'raf. Tuan-tuan, saya baca, tuan-tuan ikut ramai-ramai, lepas tu kita kongsikan pengajaran ataupun ibrah daripada ayat 179. Boleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan juga manusia, yang mana mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, yakni memahami ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, iaitu melihat bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya, yakni ajaran dan juga segala nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang ghafilun, orang yang lalai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hari ini 11 Ramadan. Kita sedar ke tak sedar, perasan ke tak perasan, 11 dah. Saya rasa baru berapa hari yang lepas saya berkuliah subuh aja pada hujung Syaban. Hari ini jumpa lagi dah 11. Subhanallah, cepatnya masa beredar. Dan kita rasa syukur pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kerana dah 11 hari ini menghampiri hari yang ke-11 penutup. Mudah-mudahan sekejap lagi kita sama-sama dapat beriftar. Sebab ada orang dia sempat bersahur dan
berpuasa beberapa ketika, beberapa jam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jemput dia balik. Tuan-tuan, berapa ramai macam tu? Dan saya kalau dapat berita macam tu, saya sebut apa? Nak menyendakkan hati orang yang ditinggalkan. Saya kata, inilah orang yang mana bersahur di dunia, berbuka di akhirat. Kalau boleh saya kongsikanlah 2 hari lepas, pada hari Jumaat. Saya sebenarnya nak kongsi, ingatkan tak ada live, rupanya ada live, tak apalah. Saya kongsi jugalah. Mudah-mudahan isteri dia dengar. Hari Jumaat yang lepas, dalam grup sekolah rendah saya, sekolah rendah Hamzah Macang kat Kelantan, salah seorang daripada suami kepada rakan saya, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi dia, dan pada tanggal 31 hari bulan yang lepas, iaitu pada 9 hari ni 11, 9 kan, hari Jumaat 9 Ramadan, belum pun habis fasal yang pertama. Kata isteri dia, pagi tu dia keluar macam biasa, pergi kerja. Lebih kurang dalam pukul 10 pagi Jumaat tu, dia rasa sakit perut. Maka kawan dia bawa dia ke klinik. Dan masa di klinik, dia sesak nafas. Dan akhirnya Allah jemput dia ketika di klinik. Tuan-tuan, bayangkan hari Jumaat, hari yang penuh dengan limpahan barakah, dan juga ketika 9 Ramadan, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah hiasi dengan barakah. Tuan-tuan, dekat Facebook ada kawan share, dia kata apa? Inilah kematian yang dicemburui. Betul tak tuan-tuan? Kita belum tentu. Saya yang bercakap kat depan ni belum tentu lagi. Kan? Di mana pengakhiran? Saya nak pendekkan cerita lah. Satunya nak sebutnya tuan-tuan, cerita-cerita sebegini, termasuklah cerita 4 orang anak kecil yang berada di Sabah yang sekaligus dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita sebegini sebenarnya memberikan satu pengajaran kepada kita bahawa bila-bila masa sahaja sebenarnya Allah boleh tarik nikmat. Kan? Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu, kalau kita tak ambil ruang dalam peluang yang diberikan ini, kita bimbang, takut bila-bila masa Allah tarik. Saya tanya kawan saya tanya dia, suami dia macam mana? Apa tanda dia? Dia kata tak ada, dia kata. Macam biasa. Pergi kerja macam biasa, bersahur macam biasa. Tak ada tanda-tanda apa. Jadi suatu benda yang sangat mengejut. Dan saya tanya lagi. Dan dia sebut. Bukan saya tanya, dia sebut. Dia kata, walaupun begitu dia redha. Sebab apa dia kata? Satunya, saya kata, awak kena tabah, kena rasa beruntung juga. Kan? Kita ni cakap senang lah tuan-tuan. Kita tak alami kan. Tapi kita nak beri nasihat lah kan. Kita nak kongsikan. Saya kata, beruntung kata arwah, kerana arwah dijemput pada hari Jumaat. Arwah dijemput pada bulan yang sangat-sangat mulia. Beruntung. Lepas tu dia pun sambung, dia kata, Alhamdulillah, dia kata, hari pertama, hari tu dia tak boleh cakap apa-apa, dia kata. Tapi semalam, malam tadi, dia kata okey, dia dah boleh lah, dia kata. Cuma dia kata, dia pun rasa boleh berfikiran dengan baik, dia boleh menerima. Sebab apa? Sebab dia melihat yang menguruskan jenazah suami dia cukup ramai. Yang menguruskan senang, dia kata. Proses pengkebumian pun senang. Dan dia kata ramai sangat yang datang sembahyang jenazah. Suami dia orang biasa-biasa saja. Bukan ustaz. Kan? Macam saya ni ustaz, guru takmir, mengajar. Kan? Belum tentu. Maka saya teringatlah. Saya kata, apa amalan dia? Kata Su. Apa amalan dia?
Tuan-tuan, ini tuan-tuan kena pegang Tuan-tuan kena pegang, saya pun kena pegang. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya ingat dia, amalan dia biasa-biasa je. Tapi yang dia paling ingat selama mana dia bersama dengan arwah suami dia. Dia kata suami dia ni tak ada duit macam mana pun, mesti bagi sedekah. Dia kata saya bukan orang kaya, dia kata. Suami saya pun bukan orang kaya. Tapi suami saya mesti jaga bab sedekah. Katanya dia, mungkin inilah Allah tunjukkan kasih sayang Allah dan Allah memuliakan dia. Dalam hari Jumaat, bulan mulia Ramadan, dan disambut oleh subhanallah. Berapa ramai orang yang sembahyangkan dia. Sedekah tuan-tuan. Jadi lebih-lebih lagi kita ni tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kita kena jaga bab sedekah. 2 waktu, kalau boleh jangan miss. Yang pertama, ketika kita datang hadir sembahyang berjamaah pagi, subuh lepas sahur, bawalah berapa pun. Kalau lebih, ada lebih, bawa lebih. Paling kurang RM1, RM2. Masukkan dalam tabung. Kalau rasa nak bagi tahu orang, bawa shilling 50 sen. Kelenteng bunyi kan. Kalau nak bagi tahu orang lah. Tapi kalau nak diam-diam, masukkan diam-diam. Mudah-mudahan. Satu. Yang kedua bila? Malam. Jangan miss malam. Bila? Masa tarawih. Kalau datang maghrib. Kalau tak, datang isyak dengan tarawih tu. Lain-lain silakan, teruskan. Yang itu yang kita nampak betul, yang kita dah yakin masuk dalam tabung, betul. Diuruskan oleh jawatan kuasa masjid. Kalau yang transfer ni, tolong perhatikan. Tolong hati-hati. Ni 2-3 hari ni saya buat viral satu mak tahfiz yang katanya dah dipusing-pusing macam-macam kenyataan lah. Kan? Walaupun dia kata dalam video tu minta berapa? Paling kurang berapa? Mak Haji, tengok tak video tu? RM2 kan? Tapi scammer ni tak kisah RM2 Mak Haji. Dia blastkan benda tu RM2. Kalau dalam masjid ni sahaja bayar RM2, dah berapa dia dapat? Belum masjid Sungai Abung lagi. Dan dia tahu orang dalam waktu sekarang ni memang suka infak, suka derma. Hati-hati yang itu. Yang itu hati-hati. Kalau betul kita transfer, insya-Allah adalah pahalanya. Tapi kalau kita tak hati-hati, bimbang-bimbang, kita ditipu. Dan duit kita entah ke mana. Wallahu a'lam. Tapi yang kita sebut tadi, pagi kita masuk dalam tabung, malam kita masuk dalam tabung, insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Arwah ni tuan-tuan, suami isteri dia sebut, itu antara amal dia. Maka dia dimuliakan. Saya teringat arwah seorang artis yang viral dulu. Perasan tak? Siapa artis tu? Petang ni kita cerita bab artis ni, tak sempat masuk lagi ayatnya. Yang besar, Maharaja Lawak. Apa amalan dia? Ketika mana disolatkan jenazah dia, Haji Jafri, subhanallah. Ini artis ke ustaz ni? Kalau ustaz orang ikut macam tu, orang hantar ke kubur macam tu, orang sembahyang macam tu, penuh masjid, macam tak berapa nak pelik, betul? Tapi ini artis. Macam-macam orang sebut. Tapi bila dibongkar, diselongkar, rupa-rupanya antara amalan dia macam arwah kepada suami kawan saya tadi. Bagaimana dia support madrasah tahfiz, bagaimana dia beri bantuan, bagaimana sumbangan dia. Subhanallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, hadirnya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, Nabi dia lebih lagi jaga bab sedekah. Maka saya sebut kepada kawan saya, beruntung awak. Tak apalah awak berpisah seketika di dunia, tapi yakin dan percayalah. Perbanyakkanlah doa Ummu Salamah. Mudah-mudahan awak akan dikumpulkan nanti dalam syurga. Kerana suami awak bersahur di dunia, dia berbuka di akhirat. Insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya nak sebut mukadimahnya, kena syukur.
Baik, nak syukur ni macam mana? Nak syukur ni maka kita kena ikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya nak kaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam suratul A'raf ayat 179 tadi, dia sebut beberapa perkara. Yang pertama Allah sebut neraka Jahannam akan diisi oleh ramai daripada kalangan jin dan juga manusia. Letak ke tepi jin. Siapa manusia? Ins. Al-insan, kita. Maka kita nak mengelakkan daripada kita termasuk dalam apa yang disebut dalam ayat ini. Kata Allah, kathiran, ramai. Bukan sikit. Ramai. Jadi nak mengelakkan daripada kita termasuk dalam golongan yang ramai yang akan dihumban ke dalam neraka, salah satu caranya Allah bawa datang protectionnya, al-wiqayahnya dalam bahasa Arab sebut, iaitu pencegahan, ialah dengan membawa ibadat puasa. Betul. As-sawmu bermakna al-junnah. Puasa dari segi bahasa bermaksud perisai. Nak menahan kita daripada perbuatan yang boleh membawa kita ke neraka. Cuba tengok ayat ini sebut. Ramai daripada kalangan jin dan juga manusia yang akan masuk neraka. Kerana neraka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu keadilan untuk ditempatkan orang yang tidak ikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, siapa mereka? Lahum qulubun, orang yang ada hati. Cuba sebut mana manusia yang tak ada hati? Hati rosak lain, kan? Sakit hati pun lain. Mana yang lebih jahat? Sakit hati ke ataupun hati yang rosak? Mana lagi teruk? Hati sakit ke ataupun sakit hati? Dua-dua teruk. Tapi kalau sakit hati, kalau hati sakit, dia boleh diagnose oleh doktor, kan? Kita pergi KPJ ke, pergi Petra ke, pergi mana, pantai ke mana ke, kan? Dia tengok, dia test, dia bagilah dia punya makjun hati ataupun dia panggil apa? Tonik hati tu, kan? InsyaAllah lah, lepas tu baiklah, kan? Tapi kalau yang satu lagi, kalau sakit hati, macam mana? Yang itu sukar nak diobat, kan? Bukan senang tu, kan? Ya, sakit dia kata, kan? Walaupun sihat, walaupun baru lepas makan sahur, baru lepas makan roti john berbuka puasa, tapi dia kata sakit hati. Allah tanya kenapa? Oh, tadilah dia kata dia cerita-cerita dekat bazar Ramadan. Oh, rupanya ni orang yang hati sakit hati dia, kan. Baik, jadi Allah sebut orang yang ada hati ni hati-hati. Orang yang ada hati hati-hati. Silap hari bulan, tak betul menggunakan hati, maka orang ini akan berdepan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, hati. Yang kedua, a'yunun, ada mata. La yubsiruna biha. Dia tidak menggunakan matanya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau nak dapat lesen kereta, apa yang dia test? Apa test? JPJ tengok kaki. Tuan-tuan, JPJ kita buka kaki sikit. Pak Haji, saya nak tengok kaki Pak Haji. Okey tak okey? Dia pun tengok. Ada? Jawablah, ada ke tak ada? Tak ada, kan? Sebab agak-agak kalau orang tu kaki sebelah, lulus tak? Lulus? Auto? Betul? Yang dites apa? Mata. Betul? Ingat lagi tak masa kita ambil lesen dulu? Ke lesen beli? Tes mata, kan? Penting mata.
Tu nak dapat lesen kereta, nak dapat lesen motor, penting mata. Ini bukan nak dapat lesen kereta, nak dapat lesen syurga. Maka besarnya peranan mata. Sebab itu Allah SWT sebut dalam ayat 179 ni, ada orang Allah bagi mata, Allah kurniakan mata, tiba-tiba dia tak guna mata dia untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat ciptaan Allah, untuk menghadirkan kebesaran Allah dalam hati dia. Dua. Yang ketiga, walahum adhanun. Allah berikan telinga, pendengaran. Allah berikan dia telinga. La yasma'una biha. Tapi dia tak guna. 5 kali Bilal panggil. Bahkan diulang setiap kali itu 2 kali. Betul? Hayya 'alas salat. Kadang-kadang Bilal berlagu dengan lagu Mekah. Panggil. Tapi dengar je lah. Berapa ramai yang dengar, berapa ramai yang lepas dia jawab dan dia hadir. Ramai yang dengar, okeylah jawablah. Tapi yang hadir berapa orang? Panggil tu. Kadang-kadang saya terfikir, Bilal, kita ubahlah pula. Jangan panggil hayya 'alas salat. Terjemahkan Melayu terus. Kan jadi macam Turki dulu pula. Ubah. Kan? Marilah sembahyang. Marilah sembahyang. Macam okey tak? Bid'ah apa ni Ustaz? Ini bid'ah paling besar ni Ustaz. Saya confirm kalau Bilal, mana Bilal kita? Mana Bilal kita? Saya tak berapa perasan Bilal. Mana Bilal? Bilal. Agak-agak kalau Bilal, dia dua je Bilal kena buat benda pelik yang orang insya-Allah yang tak biasa datang pun akan datang. Satunya dia azan tadi dengan bahasa Melayu. Kejap lagi yang tak pernah datang pun datang. Bilal, kau ni buang tabiat ke apa? Mana ada orang azan dalam bahasa Melayu? Bilal pun tengok, awak orang mana? Baik aja lah. Tak pernah nampak pun. Kata Bilal, saya azan yang Arab punya, yang Bilal punya, yang Ibnu Ummi Maktum juga azan dulu, sahabat Nabi. Awak tak datang pun. Bila saya tukar Melayu datang pula. Saja Bilal buat melawak. Satu. Yang kedua, Bilal azan hari ini pukul 4. Hari ini kita nak berbuka puasa pukul 7.18. Betul? 7.18. Bilal azan pukul 6.45. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, belum la ilaha illallah lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua datang serbu. Oi Bilal, belum masuk. Jam kosak ke? Kat luar. Menjerit. Bilal pun selamba keluar. Bilal kata, awak orang mana? Saya guna jam saya, baik aja. Aku orang baik aja lah. Saya tak pernah nampak pun, katanya Bilal. Baik aja, mana rumah? Tu depan tu. Oh, tak pernah nampak sebelum ni. Tiba-tiba bila azan salah datang. Contoh. Telinga Allah bagi, suruh dengar. Dengar ayat-ayat Allah, dengar seruan Allah. Sebab itu dalam, tapi kita tak dengar kan? Dalam bulan Ramadan ni, saya ingat dulu saya pernah kongsi. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada seruan yang memanggil manusia, khususnya orang beriman. Setelah Allah memanggil dalam suratul Baqarah ayat 183. Ayat 183 semua orang hafaz. Ayat yang menjadi dalil wajib kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu. Apa maksud ya ayyuhalladzi? Wahai orang-orang.
Mana itu seruan. Itu dalam istilah bahasa Arabnya dipanggil an-nida, panggilan. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya kalau bukan orang beriman, tak dengar pun tak apalah. Tapi kalau kamu yakin, kamu beriman, kamu percaya, dengar. Apa dia? Kutiba alaikumus shiyam. Telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana difardukan kepada orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu bertakwa. Itu Allah sebut dalam Quran ayat 183 surah Al-Baqarah. Dan Nabi SAW khabarkan kepada kita, rupa-rupanya dalam bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan ini, ada seruan-seruan juga yang memanggil kita, tinggal lagi kita tak dengar. Seperti mana kita dengar azan tadi. Tak dengar. Ini tak dengar. Kecuali Nabi beritahu kita dan kita cuba hayati untuk kita perasan bahawa sebenarnya ada seruan itu. Iaitu seruan daripada siapa? Seruan daripada para malaikat. Dia yang dihantar khusus oleh Allah SWT untuk menyeru, untuk memanggil manusia, umat Muhammad ini untuk melakukan kebaikan dan juga menghentikan segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang suka melakukan kebaikan, buatlah baik. Masuk dah bulan baik ni. Bulan ni bulan Allah buka pintu syurga. Takkanlah bila pintu syurga buka kamu tak nak masuk lagi. Buatlah. Cari peluang, ambil manfaatkan semaksimal mungkin. Gunakan seboleh yang mungkin untuk buat apa sahaja benda baik. Khususnya amalan-amalan sunat. Yang fardu itu tidak dipertikaikan. Tapi yang sunat, sembahyang sunatnya, baca Qurannya, berzikirnya, berselawatnya, sedekahnya, apa lagi? Tolong orang, bantu orang, permudahkan urusan orang, beri orang makan, jamu orang makan, dan sebagainya yang baik-baik. Sebab apa? Itu seruan dia, itu panggilan dia. Ya baghiyal khair, wahai orang yang suka buat baik, aqbil, buat baik. Ni masanya. Kamu nak tunggu bila lagi? Sekarang. Kan dulu kan masa masuk Rejab kan kamu minta nak jumpa. Sekarang dah jumpa kan? Buatlah. Manfaatlah. Kenapa? Alasan penat pula sebab tak makan. Letih. Nak tidur je. Lepas tu buat alasan pula. Ustaz, kan tidur bulan puasa dapat pahala. Memanglah pahala. Tapi tidur macam mana? Kalau tidur je sampai tak sembahyang, pahala ke bala? Bala. Dia tidur yang pahala ni apabila kita tak tidur, kita meracau, kita buat benda-benda pelik. Ada orang kalau dia tak tidur kan dia meracau je kan. Itu ini. Orang ni tidur lagi baik, berpahala bagi dia. Dan juga tidur qailulah yang confirmnya. Tidur untuk mendapat kerehatan seketika untuk meneruskan ibadat. Tapi kalau tidur memanjang, membuta, lepas sahur tidur, bangun-bangun, orang rumah kata, bang, bazar Ramadan mana? Sungai Abung, Dewan Jubli, ataupun kat seberang. Kalau yang tidur macam tu bukan pahala, bala. Jadi buat baik. Itu seruan. Kita dengar tak? Kita tak dengar. Kita tak dengar. Tapi Nabi beritahu. Dan kata Nabi SAW bukan setakat diserukan itu, bahkan diserukan lagi, ya baghiyasy syarri, wahai orang yang suka melakukan keburukan, aqsir, cukup-cukuplah, dahlah, cukup. Jadi dua panggilan. Yang suka buat baik, buat. Yang suka buat jahat, berhenti, cukup.
enough, cukup. Sebab itu kan, bila dalam satu riwayat yang lain, kan Nabi ajar antara adab kita puasa kan. Kalau ada orang datang jumpa kita, dia ajak nak bergaduh dengan kita, dia maki kita, dia hina kita, dalam keadaan kita sedang berpuasa, kita kena balas balik kan, betul? Mana ada? Bukan balas balik. Kita buat apa? Nabi ajar. Nabi kata, Qul, sebutkan, I'm fasting. Oh, kan? Kan? Dia mari nak tumbuk kita. Kan? Dia mari nak bergaduh dengan kita. Mari nak cari pasal dengan kita. Sebab apa? Maaf Makcik, saya sedang berpuasa. Sorry Kak, saya sedang berpuasa. Lepas berbuka kita bertumbuk kan? Ajar kita macam tu. Ini tuan-tuan, telinga kena dengar untuk kebaikan. Jadi kalau telinga tak didengar untuk kebaikan, hati tadi tak digunakan seperti mana dikehendaki oleh Allah, mata juga tidak digunakan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. 3 benda besar ni. Hati, mata, telinga. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka ibarat seperti hayawan, binatang. Bal hum adall, bahkan teruk lagi daripada binatang. Binatang naik harga sekarang. Tahun lepas ayam golek masih lagi ada RM18, RM17. Tahun ni 25, paling murah. Betul? Naik harga. Orang yang mata tak guna dengan baik, telinga tak guna dengan baik, hati mati tadi, lebih teruk daripada ayam golek RM25. Betul? Bukan saya sebut. 179 sebut. Allah sebut. Bal hum adall. Tu belum cerita lembu korban lagi. Haji Jafri. Betul? Imam, dah ada lembu korban dah? Dah ada dah lembu-lembu korban? Belum kan? Tapi dah ada perancangan kan? Berapa ekor kan? Agak-agak masih harga sama ke ataupun apa? Tak berani jawab kan? Tak berani jawab. Yang lepas berapa? 800 setengah. Agak-agak tahun ni berapa? Bayangkanlah, ayam seekor naik dah RM5-6. Kita pula tahun ni cita-cita nak korban unta pula. Yang termenung. Lembu pun tak lepas. Nak buat macam mana? Kan? Kita terimalah. Balhum adall, lebih teruk daripada binatang. Bahkan Allah gunakan perkataan adall. Adall maksudnya lebih sesat daripada binatang. Betul tak betul? Manusia ni kalau dia berperangaikan haiwan, dia lebih sesat daripada haiwan. Betul tak? Betul tak betul? Cuba genong tengok. Jangan genong orang lain, genong kita kadang-kadang. Kita kadang-kadang tak nak marah macam mana? Ayam tengok ayam takut. Ayam tengok, dia kata gila orang ni. Aku marah juga, tak sampai macam ni. Dia sampai penampak isteri dia, sampai tengking anak dia, sampai humban anak dia. Aku tak macam ni, kata itik. Kedek. Tuan-tuan, tak betul Allah kata? Betul lah. Lagi teruk. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi yang bernama Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu. Satu hari dia datang jumpa Nabi SAW. Kata dia, qultu ya Rasulullah. Kata Syakal bin Humaid. Ji, kita nak berhenti pukul apa Ji? Lagi 5.30. 5.30 maknanya ada 5 minit lagi
masa sebenar, belum tambah masa kecederaan. Oleh kerana tadi ramai yang cedera, kita tambah lagi 20 minit. Boleh? Okey, tuan-tuan. Syakal bin Humaid dia sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni du'aan." Ya Rasulullah, tolonglah ajar saya satu doa. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Rasulullah ni, kalau kita tengok banyak riwayat ada minta doa, termasuklah Saidina Abu Bakar kan minta doa dengan Nabi, jumpa Nabi minta doa. Ada sahabat datang jumpa Nabi tanya mana amal yang baik yang dia nak buat. Saya tak jumpa tuan-tuan, sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak makan? Ada yang datang minta makanan tapi tidak diriwayatkan secara khusus datang minta berbentuk keduniaan. Tapi kebanyakan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, termasuklah Syakal bin Humaid, datang kepada Nabi minta macam mana nak berdoa. Kerana dengan berdoa dia yakin dan percaya dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ni selain daripada dikenali sebagai bulan Ramadan, bulan Karim, bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan doa. Bulan doa. Kena banyakkan doa pada bulan Ramadan ni. Kan? Sebab Allah mustajabkan doa kita, khususnya orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Secara umumnya orang yang berpuasa memang mustajab doa dia, kan? Apatah lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah sediakan ruang dan peluang yang sangat banyak untuk kita berdoa. Antara doa masyhur doa Aisyah. Betul? Doa Aisyah. Tapi orang perempuan jangan marahlah doa Aisyah, tapi orang lelaki pun baca juga. Kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa Nabi ajar kepada Aisyah. Supaya banyak akan berdoa. Setelah Aisyah tanya nak minta apa kalau jumpa Lailatul Qadar. Baik. Syakal bin Humaid kata, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Aku nak berdoa dengan doa itu, ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qul. Sabda Nabi, sebutlah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ada 5. Boleh? Tak boleh? Tak boleh, lepas ni kena ulang balik tengok live ni dekat Imarah. Okay, kita baca ramai-ramai boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Okey, maksud dia apa? Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Dan hadis ni statusnya sahih. Boleh kita amalkan secara mutlak. Minta apa? Nabi SAW sebut kepada Syakal bin Humaid, wahai Syakal, kamu berdoa dengan doa ini. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu perlindungan denganmu daripada kejahatan pendengaran aku. Ni telinga yang kau beri ni, yang disebut dalam ayat 179 tadi tu. Kalau guna tak betul, neraka. Jadi ya Allah, tolong lindungi supaya telinga ni dia dapat dilindungi daripada kejahatan. Jangan digunakan untuk mendengar yang tak sepatutnya. Kita ni tak mengumpat tuan-tuan, puan-puan, tapi dengar orang mengumpat. Kan? Kadang-kadang sekarang ni bukan mengumpat direct, mengumpat dekat telefon, dekat grup.
Kan? Macam-macam lah. Kan? Jadi, ya Allah, kata Nabi, kamu berdoa, minta dengan Allah supaya diberi perlindungan daripada kejahatan pendengaran, telinga. Wa min syarri basari, mata. Berlindung daripada kejahatan penglihatan mata. Ni mata ni jahat ni. Kadang-kadang masuk masjid pun dia boleh komen. Kan? Itu tak betul, ini tak betul. Dia kata, kenapa dah ada aircon tiba-tiba letak lagi kipas besar kat atas ni? Kan membazir, dia kata. Panjang cerita dia, nak ngomen aja kerja. Jadi dekat mata dia ni semua tak betul. Yang betulnya dia je. Tu jahat juga mata tu. Tu tak cerita tengok yang lain. Kan? Tengok dekat telefon macam-macam kan? Betul? Macam-macam dekat telefon kan? Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kan? Ataupun kat luar lah. Kat skrin luar yang besar. Mana skrin luar kat besar? Skrin besar kat luar. Mana? Kat bazar Ramadan. Betul? Ingat yang pergi bazar Ramadan tu semua puasa ke? Yang tak puasa pun pergi tu. Itu yang tak tahan tu. Yang pakai skirt sampai atas punggung. Kan? Terbelah sana, tertonjol sana. Sebab itu ada orang dia bukan tak nak pergi, tapi dia tak nak berdepan dengan yang itu. Tapi ada orang pula, Ustaz, saya nak pergi sebab saya nak uji keimanan. Pula ada. Saya suka macam tu Ustaz, saya nak uji keimanan saya. Macam mana puasa saya? Itu jalan bongkok aja, langgar dinding. Jadi yang kedua apa tadi? Minta berlindung, kata Nabi kepada syakal, minta dengan Allah supaya Allah beri perlindungan daripada kejahatan mata. Kemudian kejahatan ni antara yang jahat juga ni. Telinga okey, mata okey, mulut, lisan, lidah jahat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sekarang seronoklah, gunalah. Tapi dekat akhirat nanti Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami akan patrikan, tutup mulut-mulut mereka. Seronok sangat dulu. Sebut itu, sebut ini. Cakap itu, cakap ini. Sekarang pula, mulut ini dah di-transfer kepada tangan menulis. Betul? Macam-macam dia komen. Kalau setakat komen Ustaz Asmadi okey lagi. Mufti komen juga. Timbalan mufti dia komen. Habis macam mana ni? Macam mana ni? Hebat sangat. Semua benda dia nak komen. Semua benda dia nak sentuh. Allahu Akbar. Jaga. Kata Nabi, kau minta dengan Allah supaya kita dihindari daripada kejahatan perkataan. Dan yang keempat apa? Wa min syarri qalbi, iaitu kejahatan hati. Dan yang terakhir, kejahatan kemaluan, nafsu syahwat. Saya nak rungkaikan, masa tak ada, saya nak rungkaikan lima perkara ini. Inilah lima perkara yang Nabi SAW minta supaya kita jaga, supaya kita kontrol, khususnya ketika mana kita sedang berpuasa. Betul tak? Kita puasa, kena jaga telinga, kena jaga mata, kena jaga mulut. Bukan sekadar jaga mulut, tak makan, tak minum, tapi mengatur orang, mengumpat orang, mengeji orang, cela orang, hina orang, kan? Fitnah orang. Dan juga jaga hati, dan juga jaga syahwat kemaluan. Walaupun syahwat kemaluan itu halal ketika kita mana bersama dengan pasangan kita. Tapi puasa, sabar. Kena jaga. Apatah lagi kalau ianya berbentuk kejahatan. Tuan-tuan, mata telinga ni halal. Kan? Perkataan lisan halal. Tetapi dalam bulan Ramadan kita dididik. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali, saya nak tutupkan dengan Imam Al-Ghazali yang tuan-tuan puan-puan selalu dengar. Kan? Ada 3 tingkatan
level orang yang berpuasa. Kita ni kalau dapat yang kedua pun cukup dah. Betul? Yang pertama yang disebut sebagai puasa umum, puasa awam. Apa dia? Puasa tak makan, tak minum. Dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa orang awam. Ada orang puasa tapi tak sembahyang. Ada orang puasa, Quran tak pernah pegang. Ada orang puasa tapi kedekut. Betul? Dia sekadar puasa. Ini puasa awam, puasa umum. Yang kedua, kalau boleh kita naik peringkat yang kedua. Dan sememangnya kita nak berada paling kurang, alal aqal, at least pada peringkat yang kedua, iaitu yang disebut sebagai puasa khusus. Apa dia puasa khusus? Puasa yang jaga panca indera ini. Maknanya, dia jaga rukun puasa, niat settle, dan rukun yang kedua, tak makan, tak minum, tidak melakukan syahwat bersama pasangan yang halal. Dan dia tambah satu lagi, dia jaga seluruh anggota badan dia, al-jawarih, anggota badan dia, mata dia, telinga dia, mulut dia, lisan dia. Bukan mulut untuk makan, tapi mulut untuk bercakap, hati dia, dan juga lain-lain yang ada pada dia, supaya tidak membatalkan pahala puasa. Saya ulang, supaya dengan perkara-perkara tersebut dia jaga, tidak membatalkan pahala puasa. Sebab ramai orang jaga sangat-sangat, takut batal puasa. Yang zahir, ya, abang termakan tadi, lupa. Abang makan apa? Semalam kan ada sate. Abang terngap satu sate sebatang. Macam mana yang batal puasa abang? Abang ingat tak tadi? Abang tak ingat. Abang ingat kan? Tak puasa. Dah kalau abang tak ingat, tak batal abang. Ya ke? Iyalah. Siapa cakap? Kan Ustaz Asmadi bagi kuliah itu hari, tak batal. Tu lawak tak nak pergi. Jauh Ustaz Asmadi datang daripada Sungai Abung, abang tak nak pergi dengar. Tak batal, tak batal, tak batal. Ya, alhamdulillah, tak batal. Risau dia sebab termakan. Sebenarnya makanlah 10 cucuk pun, kalau tak ada masalah. Betul? Bukan setakat sebatang, 10 tak ada masalah. Kalau kan? Kalau kan tak ada masalah. Kalau itu, ini, tak ada masalah. Tapi risaunya bimbang takut batal. Tapi mengumpat orang, selamba aja. Mengata orang, komen orang, hina orang, fitnah orang, biasa aja. Share benda-benda yang tak sepatutnya menyebabkan orang pening baca. Oh, biasa aja. Kan? Kan ada kan, share dulu kan. Baca sikit, share. Yang meninggal 4 orang, tapi yang disebut 7 orang. Sebenarnya yang meninggal 4 orang aja, sebut 7. Lepas tu macam-macam versi cerita. Kata mak dia kat sini, mak dia kat sana, mak kat sini. Dah awak tak tahu cerita, diam-diam lah, tak payah share lah. Awak nak tambahkan dosa kenapa? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Mak dia kerja ke? Mak dia pergi beli bazar Ramadan ke? Mak dia pergi klinik ke? Mak dia apa pun, anak dia tetap mati 4 orang. Awak boleh selamatkan? Tak boleh kan? Habis? Apa cibuk apa? Biarlah bagi pihak bomba yang buat siasatan. Bagi polis selesaikan siasatan. Kita dengarlah laporan. Ini tak dia yang komen. Saya tahulah, itu kampung saya. Apa ni? Lisan jaga. Kan? Itu benda-benda yang boleh, apa tadi Mak Haji saya sebut tadi, boleh membatalkan puasa. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, kita nak naik kepada tingkat yang kedua, peringkat yang kedua, iaitu puasa khusus, iaitu puasa yang kawal supaya bukan setakat tak batal puasa zahir, bahkan tidak batal juga puasa dari segi pahalanya. Berapa ramai orang yang berpuasa, puasanya lulus tapi tak berpahala.
Dekat akhirat nanti dia bangun terpina-pina dia. Mana pahala puasa dia? Sedangkan orang dapat banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak jaga. Sama je macam orang tak puasa. Beza dia tak makan, tak minum. Sebab itu puasa menguji keimanan. Dan yang terakhir, yang kedua, iaitu daripada keburukan hati dan juga keburukan mani. Tadi saya rasa cukup sekadar itulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan nanti balik dapat amalkan. Doa ini kan kalau cek balik, kebanyakan ulama kita letak di bawah tajuk doa elak maksiat. Doa elak maksiat. Sangat-sangat sesuai untuk tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah kongsikan dan ajar kepada anak-anak kita yang remaja. Ajar doa ni kepada anak-anak kita yang remaja supaya mereka dapat protection daripada maksiat. Dan ajar biar dia faham supaya dia tak terlibat dengan maksiat. Ini doa mengelak maksiat. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya minta 10 minit masa kecederaan. Dah cukup 10 minit, saya kena berhenti. Kalau tak nanti kena kad merah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا كريم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن لما تحبه وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Allah.